Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Okey, alhamdulillah ya. Ustazah harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Di samping keluarga lah. Okey. Jadi hari ini ya kita akan terus sambung pembelajaran kita ya, yang telah lama kita tinggalkan ya, iaitu tasawuf Islam. Dan topik yang kita akan teruskan pada hari ini ialah pengertian perundangan Islam dan falsafah. Sebelum ini Ustazah pernah bagi tahu ya melalui grup-grup WhatsApp kita supaya kamu, dan Ustazah telah bekalkan ya berkaitan dengan topik yang sama. Okey, pengertian perundangan Islam ya dari segi bahasa ya, dia merupakan jalan yang lurus. Okey, kita ada dua pengertian lah, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Dari segi istilah pula iaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan sebagainya. Okey, itu dari segi pengertian perundangan Islam. Okay, seterusnya kita akan pergi pula kepada keunggulan perundangan Islam ya. Yang pertama, keunggulan dia ialah dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, perundangan Islam ini adalah hukuman ya, yang mana dia adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Ya, hukuman kalau ikutkan perundangan Islam ni, dia tidak kira kaya ke miskin ke, undang-undang yang telah ditentukan itu sama ya, tidak mengira pangkat. Okey. Yang ketiga pula, ya, dia bertujuan untuk mendidik jiwa manusia ya, kepada akhlak yang murni. Ya, yang dilaksanakan dalam Islam itu bertujuan untuk mendidik jiwa manusia. Okey. Seterusnya yang keempat, ya, perundangan Islam ini kenapa dia dikategoriskan ya sebagai satu perundangan yang unggul? Kerana dia lengkap dan sesuai. Ya, lengkap dan sesuai itu dia merangkumi semua aspek kehidupan ya manusia. Ya, dan antaranya ialah dalam aspek akidah, ibadah, muamalah dan sebagainya ya. Okey, seterusnya perundangan Islam ini juga dia kekal hingga ke akhirat. Dia kekal hingga ke akhirat, tidak ada berlaku sebarang perubahan. Okey, seterusnya hukuman perundangan Islam ini dia bersifat untuk memberi pengajaran kepada manusia. Ya, tujuan utama dia adalah untuk memberi pengajaran. Okey, dan seterusnya dia juga adalah untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan negara. Ya, supaya tidak timbul kes-kes yang atau perkara-perkara yang tidak eloklah ya melalui perundangan Islam ini. Okey, seterusnya kepentingan perundangan Islam. Ya, kita tengok kepentingan perundangan Islam. Okey, dia merangkumi 3 aspek. Okey, yang pertama ialah kepentingan kepada individu, masyarakat dan negara. Okey, kepentingan kepada individu ya, dengan melalui perundangan Islam ini ya, orang yang mengamalkannya itu jiwanya menjadi tenang, kehidupannya diberkati Allah dan hidupnya berjaya di dunia dan di akhirat. Okey, seterusnya kepentingan kepada masyarakat ya, kepentingan kepada masyarakat ni jenayah akan berkurangan ya. Melalui penerapan undang-undang Islam ini dia boleh membawa kepada ya kurangnya kes jenayah di kalangan masyarakat. Seterusnya, okey, masyarakat bebas melakukan aktiviti seharian ya. Dan yang ketiga ialah harta benda dan jiwa masyarakat terpelihara ya melalui perundangan Islam. Okey.
Dari segi negara pula, ya, undang-undang ini dapat membentuk satu negara menjadi aman dan harmoni, maju dan makmur, dan boleh membawa kepada ekonomi itu berkembang dengan lebih pesat. Ya. Okay, sumber perundangan Islam. Okay, kita tengok sumber perundangan Islam ini ada 4 sumber, ya, yang kamu semua sedia maklum, ya. 4 sumber perundangan Islam. Yang pertama sumber kita ialah Al-Quran. Setiap undang-undang dalam Islam ini sumber kita yang pertama ialah Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang kedua Al-Hadis, ya. Yang ketiga, okey, Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Ya. Okey, di sini Ustaz ada sertakan gambar-gambar yang kamu boleh lihat yang memberi maksud juga kepada setiap sumber-sumber ini. Okey, yang ini Al-Ijma' ini, ya. Al-Ijma' ini merujuk kepada kesepakatan para ulama, ya, dalam membincangkan sesuatu undang-undang Islam. Okey, kita tengok maksud yang lebih terperinci lagi. Okey, sumber perundangan Islam. Okey, apakah yang dikatakan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas tadi? Okey, dia ada 2 maksud di sini. Yang pertama dari segi bahasa dan istilah. Al-Quran dari segi bahasa dia adalah bacaan. Okey, bacaan. Dan dari segi istilah, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang bermukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Okey, sumber perundangan Islam yang kedua ialah Al-Hadis. Apa dia Al-Hadis? Dari segi bahasa ini maksudnya ialah dia adalah jalan hidup, ya, dan kelakuan. Jalan hidup atau kelakuan. Dari segi istilah maksud kepada Al-Hadis ini ialah setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah SAW, sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda. Okey, Al-Ijma'. Al-Ijma' dari segi bahasa dia adalah sepakat. Ya, manakala dari segi istilah pula, Al-Ijma' ini adalah persetujuan antara ulama Islam mengenai hukum syarak pada sesuatu masa selepas kewafatan Rasulullah. Okey. Okey, last sekali Al-Qiyas. Al-Qiyas ni adalah ukuran atau anggaran. Ya, dari segi istilah Al-Qiyas dia menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang sedia ada. Ya, menghubungkan hukum yang tidak ada kepada hukum yang sedia ada kerana persamaan dari segi ilat ataupun sebab. Okey, Al-Qiyas ini contoh dia ialah tentang pengharaman dadah yang dikiaskan dengan arak kerana kedua-duanya memudaratkan. Okey, ulama kita membuat kiasan, ya, kepada pengharaman dadah ini dengan mengiaskan membuat kiasan kepada pengharaman terhadap arak. Ya. Okey, seterusnya, ya, sebab Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan sebagai sumber rujukan utama kita. Okey, Al-Quran dan Al-Hadis dia mempunyai kebenaran yang mutlak. Isi kandungan Al-Quran tidak dapat ditandingi mana-mana pakar bahasa dan sastra. Okay. Yang kedua, Al-Quran ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, ajaran Al-Quran dan Al-Hadis ini sesuai diamalkan pada semua tempat, waktu dan zaman. Dan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis dia merangkumi semua aspek kehidupan. Ya. Okey. Seterusnya dari segi perbezaan, ya, antara perundangan Islam dengan perundangan ciptaan manusia. Okey, undang-undang yang diciptakan, undang-undang ciptaan manusia dengan perundangan Islam ini dia berbeza. Kita boleh lihat, ya, di sini yang pertama, perundangan Islam ini dia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala perundangan ciptaan manusia ni ciptaan manusia lah, ya. Yang kedua, perundangan Islam ni dia bersifat universal, iaitu sesuai pada semua tempat, waktu dan zaman. Manakala perundangan ciptaan manusia ini dia bersesuaian mengikut tempat, ya.
dia bersifat setempat, ya. Okey, yang ketiga, okey, perundangan Islam ini dia merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Manakala perundangan ciptaan manusia ini rujukannya berdasarkan pemikiran manusia itu sendiri. Dan memang dia akan dipengaruhi oleh hawa nafsu lah, sebab dia merujuk kepada pemikiran manusia. Okey, yang keempat, perundangan Islam ini lengkap dan dia merangkumi kehidupan di dunia dan di akhirat. Manakala perundangan yang diciptakan manusia itu hanya merangkumi aspek kehidupan di dunia sahaja. Okey, seterusnya, faedah mengamalkan perundangan Islam. Okey, faedah yang kita boleh lihat, yang pertama kepada individu. Okey. Yang kedua, faedah kepada masyarakat, dan yang ketiga, faedah kepada negara. Okey. Faedah kepada masyarakat ini, kita dapat melahirkan insan yang bertanggungjawab dan bertakwa. Hidupnya dikasihi dan diberkati oleh Allah. Dan dia akan terjamin bahagia hidup di dunia dan di akhirat dengan mengamalkan sistem perundangan Islam. Okey, kepada masyarakat pula, faedah yang pertama kita boleh lihat ialah dia dapat mengelakkan daripada berlakunya perpecahan dan pergaduhan dalam masyarakat. Dapat mengukuhkan silaturahim tanpa mengira agama dan budaya. Kemudian kita dapat melahirkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Okey. Faedah kepada negara pula, iaitu kita dapat memantapkan keamanan dan kedaulatan negara. Ya, negara dan rakyatnya akan dihormati oleh negara luar. Kemudian negara itu akan bertambah maju dan makmur. Ini antara faedah yang kita dapat melalui dengan mengamalkan sistem perundangan Islam. Okey, seterusnya kita lihat kepada cara menghayati perundangan Islam. Okey, yang pertama, cara kita ialah kita berpegang teguh dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amalkan undang-undang itu dalam kehidupan kita. Kita amalkan dia sebagai cara hidup kita. Yang ketiga, berfikir, mengkaji dan mengakui kebenaran Islam, mencintai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, melaksanakan perundangan Islam dalam kehidupan kita dan bertindak selaras dengan ajaran Islam. Okey, itu cara kita menghayati. Itu saja daripada Ustazah, dan nanti kita akan lihat latihan-latihan yang akan Ustazah bekalkan nanti ya. Okey, sekian daripada Ustazah. Selamat belajar dan ulang kaji secara berterusan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tak kena ni, pelik-pelik kalau dalam kelas tu tak pun.